Bismillah. Kita mulai insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawana at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ad-dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi ruang untuk sama-sama pada malam ini berkumpul untuk muzakarah kitab yang berkah, iaitu kitab Al-Yaqutun Nafis bersama syarahnya iaitu Mu'nisul Jalis. Kita dah sampai pada perbahasan salatul witri. Salat al-witri, salat witir. Salat witir satu solat yang tidak disunatkan jemaah melainkan pada bulan Ramadan. Kita baca matan wa hiya min rak'atin ila 11. Jadi solat witir ini min rak'ah, daripada satu rakaat, dan itu sekurang-kurang rakaat lah bagi solat witir. Dan kita buat satu rakaat, apakah hukumnya? Hukumnya khilaful aula. Hukumnya khilaful aula, tidak makruh, dia khilaful aula. Kemudian adnal kamal, ranking nombor 2, iaitu 3 rakaat. Yang lebih sempurna daripada 3, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, sehinggalah 11 rakaat. Jadi paling kurang 1 rakaat. Sekurang-kurang kesempurnaan 3 rakaat. Lebih sempurna daripada 3, 5. Kemudian lebih sempurna daripada 5, 7, 9 dan 11. 11 paling banyak lah. Maka tak sah kalau kita buat lebih daripada 11. Yang tak sah tu yang mana? Yang tak sah itu ialah rakaat yang bersama-sama dengan rakaat yang lebih. Boleh? Tu. Contohnya, kawan ni dia sembahyang 12 rakaat. Dia sembahyang 12 rakaat. Caranya lagu mana? Mula-mula dia buat 2. Dah 10 rakaat. Lepas tu, yang terakhir dia sembahyang pula 2 rakaat. Jadi 12 rakaat. Semua dengan niat witir. Maka kita sebut 10 rakaat pertama tu semua sah. Yang tak sah ialah 2 rakaat terakhir. 2 rakaat terakhir. Sebab 2 rakaat terakhir itu bergabung dengan 1 rakaat yang tidak sah. Maka kita sebut dua-dua tidak sah. Tidak sah tu pula kalau sengaja tambah. Dia tahu hukum haram, susah buat juga 12 rakaat. Ketika itu, kita sebut 12 rakaat terakhir itu tidak sah. 10 rakaat pertama itu sah lah. Tidak ada masalah yang tu. Boleh? Okey. Dan 10 rakaat pertama itu dapat pahala witir. Sekalipun dia tak buat rakaat yang ke-11. Boleh? Jadi dia buat 2, 5 kali 10 rakaat. Rakaat ke-11 tak buat. Dapat juga pahala witir 10 rakaat tersebut. Boleh? Tu. Kalau seseorang tu sengaja tambah, dia buat 2 rakaat. Lepas tu, pada takbiratul ihram yang ke-6, dia buat 2 rakaat juga. Boleh? Jadi 12 rakaat lah dia buat. Maka, 2 rakaat yang terakhir tu tadi kita sebut, kalau buat sengaja, mana tahu dah haram, tak boleh buat juga. Tak sah lah sembahyang. Tapi kalau terlupa, ataupun jahil hukum, maka kita sebut tak batal sembahyang tersebut. Cuma untuk witir tidak sah. Hanya sah untuk solat sunat mutlak. Maknanya 2 rakaat terakhir yang dia buat tu, rakaat 11 dan 12 dia dapat pahala solat sunat mutlak. Faham betul? Tu. Kemudian kita sebut kalau seseorang tu niat witir dan dia atlaq. Atlaq ni maknanya dia apa?
Atlaq ni maknanya dia tidak tentukan 3 ke 5 ke dalam niat dia tu. Allahu Akbar sahaja ke solat witir. Dia tidak tentukan nak buat 1, 3, 5 tak. Maka ketika itu kita sebut ada dua pandangan. Pertama pandangan Imam Ramli. Imam Ramli sebut bila seseorang tu niat witir, kemudian dia atlaq, dan dia tidak ta'yinkan 3, 5, 7, 9, maka kita pikul ke atas adnal kamal. Maknanya kena buat 3 rakaat sekurang-kurangnya. Imam Ibn Hajar, Imam Khatib Syrbini sebut boleh pilih. Dia nak boleh, dia buat 3 boleh, dia buat 5 boleh, dia buat 7 boleh. Boleh? Jadi di sisi Imam Ibn Hajar, kalau seseorang tu berniat witir dan dia atlaq, dia tidak ta'yinkan berapa rakaat, maka Imam Ibn Hajar, Imam Khatib Syrbini sebut dia boleh buat 3, dia boleh buat 5, dia boleh buat 7 dengan niat tu. Okey, selesai situ. Adapun Imam Ramli sebut 3 sahaja, tak boleh lebih. Kemudian bagi sesiapa yang sembahyang lebih daripada 1 rakaat, maka kita sebut ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama al-faslu, yang kedua al-waslu. Apa makna al-faslu? Pemisahan ataupun memisahkan. Maksud al-faslu ialah seseorang tu sembahyang witir dan rakaat yang terakhir dia pisahkan dengan rakaat yang sebelum terakhir. Boleh? Tu. Contoh, dia sembahyang 10 rakaat. Allahu Akbar, sembahyang 10 rakaat. Tak. Habis 10 rakaat baru dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak? Boleh. Jadi 10 rakaat tu digabung dengan satu salam. Kemudian dia bangun rakaat ke-11, dia sembahyang, kemudian dia bagi salam. Kita sebut itu, kita panggil faslun. Sebab apa? Rakaat yang terakhir iaitu rakaat 11 terpisah daripada 10 rakaat pertama. Boleh? Ataupun terpisah dengan rakaat yang sebelum. Boleh? Tu dia. Makanya apa? Tak ada maka-maka lah. Itulah cerita dia. Itulah kita panggil faslun. Yang kedua, al-waslu. Al-waslu, dhabit dia ialah rakaat terakhir kita sambung dengan rakaat sebelum. Contoh, orang tu sembahyang 2 rakaat. Bagi salam. 2 rakaat. Bagi salam. 2 rakaat. Bagi salam. Tak. Jadi, 8 rakaat dengan 4 salam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 4 salam. Kemudian, 3 rakaat terakhir, tak. Dia buat dalam satu salam. Jadi, rakaat terakhir iaitu rakaat 11 bersambung dengan rakaat 10 dan ke-9. Maka ketika itu kita sebut itu waslun. Waslun. Sekalipun sebelum tu dia pisah dah. 2, pisah, 2, pisah, 2, pisah, 2, pisah. Dengan salam kan. Tapi disebabkan rakaat terakhir bersambung dengan rakaat sebelum, kita panggil apa? Waslun. Tadi faslun. 10 rakaat pertama dia gabung. Satu salam. Tapi disebabkan rakaat terakhir dia pisahkan dengan 10 rakaat pertama, maka kita panggil faslun. Jadi bagi mereka yang sembahyang witir, dia boleh pilih lah 2 cara ni. Boleh. Yang mana paling afdal? Al-faslu. Al-faslu lebih afdal lah. Rakaat terakhir kita pisahkan dengan rakaat sebelum. Yang biasa kita buat tarawih itulah. Dalam Ramadan. Sembahyang 2 rakaat. Kemudian kita bagi salam, kita bangun pula 1 rakaat. Lepas tu kita bagi salam. Itu yang paling afdal. Kemudian disebut lagi oleh Syekh Mustafa, Maulana Syekh Mustafa, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Hindu masyayikh di Mesir. Walahu fil wasli kaifiyatan. Bagi mereka yang sembahyang witir dalam bentuk wasal. Dalam bentuk apa? Wasal. Maka dia ada 2 kaifiat. Yang pertama, dia tasyahud akhir pada rakaat yang paling last. Contoh yang kita sebut, dia sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 kan? Okey, 3 rakaat terakhir tu dia sambung. Jadi waslun lah tu. Bila waslun, kita ada sebut ada 2 cara. Pertama, dia tasyahud pada rakaat yang terakhir. Maknanya dia sembahyang 2 rakaat. Lepas tu, lepas 2 rakaat tu dia tak tahiyat. Dia terus bangun rakaat ketiga. Lepas rakaat ketiga tu baru dia tahiyat. Lepas tu dia bagi salam. Maknanya 3 rakaat dengan 1 tahiyat. 3 rakaat dengan 1 tahiyat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia bertasyahud pada 2 rakaat yang terakhir.
Jadi dia sebenarnya 3 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat kedua tu dia tasyahud awal. Rakaat yang ketiga, dia tasyahud akhir. Macam maghrib lah. Tak, itu juga boleh bagi mereka yang waslun. Boleh? Cumanya kalau buat 1 rakaat lebih baik lah. Supaya tidak sama dengan maghrib. Okey, jadi waslun ada 2 cara sahaja. Okey. Mereka yang buat fasl, sekejap. Mereka yang buat fasl, tak. Mereka boleh tasyahud pada setiap 2 rakaat. Atau setiap 3 rakaat. Atau setiap, ataupun lebih daripada 3 rakaat. Lebih daripada setiap 3 rakaat. Contoh, saya nak sembahyang 9 rakaat. Cuma rakaat terakhir, saya nak pisahkan dengan rakaat sebelum. Maka faslun lah tu, betul tak? Maka saya sembahyang 10 rakaat dalam 1 salam. Tak, tapi tahiyat tu saya boleh sembahyang 2 rakaat. Tahiyat. Lepas tu bangun pula. 2 rakaat, tahiyat. 2 rakaat, tahiyat. 2 rakaat, tahiyat. 2 rakaat, tahiyat. Lepas tu bagi salam. Jadi dalam 10 rakaat ada 5 kali tahiyat. Ada 5 kali tahiyat. Boleh? Tidak ada masalah. Itu kalau faslun lah. Kalau faslun. Wa waqtuha, waktu bagi sembahyang solat witir ialah min ada'i salatil isya. Daripada selesainya adat tu mengejarkan. Masuk waktu witir ialah daripada selesainya ataupun daripada mengejarkan solat isya, pada selepas solat isya lah. Selepas solat kita solat isya. Ila tulu'il fajri, sampailah terbit fajar. Sampailah masuk subuh lah, fajar sadiq. Boleh? Jadi masuk waktu witir selepas solat isyak. Bukan selepas masuk waktu isyak. Azan dah. Tapi tak solat isyak lagi. Belum masuk waktu witir. Kena solat isyak dulu. Isyak tu pula kena sahih. Kena sah. Lepas tu barulah kita boleh solat witir. Ustaz, kalau waktu sembahyang jamak? Sembahyang jamak takdim. Sembahyang maghrib lepas tu sembahyang isyak. Mudah je jawapan dia. Dia sembahyang isyak ke belum? Kalau dia sembahyang jamak takdim. Dah lah. Dia sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Dah solat sembahyang isyak, masuk dah waktu witir. Sebab tu saya sebut wa waqtuha min ada'i salatil isya. Kawan ni dah sembahyang isyak, masuk dah waktu solat witir. Walaupun waktu isyak belum masuk, azan isyak belum dikumandangkan, tapi dia dah solat isyak. Tak, tu. Maka bolehlah dia solat witir. Okey. Terakhir, kalau orang tu witir sebelum isyak, maka kita sebut ada 2 perincian. Kalau sengaja, tahu hukum, buat juga, pisah buat haram dan juga tak sah. Kalau tak sengaja, tak silap ke lagu mana, maka 4 rakaat ataupun 3 rakaat witir yang dia buat tu dia dapat solat pahala solat sunat mutlak. Pahala solat sunat mutlak. Selesai situ. Allahumma ij'alna min ahli witri. Witir ni sedap nak baca, nak syarah. Dah amal tu dah susah ni. Seterusnya kita masuk ar-rawatib. Solat ar-rawatib bila solat sunat yang mengikut fardu. Yang mengikut apa? Yang mengikut solat fardu. Berapa rakaat? Kita ada 22 rakaat solat rawatib. Tak boleh jaga semua, kita jaga yang muakkadah lah insya-Allah sama-sama. Jadi dalam 22 rakaat ni kita bahagi kepada 2. Yang pertama muakkadah, solat sunat yang sangat dituntut oleh syarak. Nabi tak tinggal solat ni. Sama ada dalam hadar ataupun dalam safar. Yang kedua solat sunat yang ghairu muakkadah, yang kurang dituntut. Jadi saya sebut ar-rawatibul muakkadatu 10. Solat sunat rawatib yang mengepung solat fardu yang sangat dituntut ada 10. Wahya rak'atan qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Ni solat yang paling afdal lah ni. Solat rawatib yang paling afdal. Jadi kita nak sembahyang, kita niat lagu mana? Sahaja aku sembahyang sunat fajar ataupun sahaja aku sembahyang sunat subuh. Yang syamil, rakaat pertama alam nasyrah laka sadrak, rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ataupun rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas.
Wa raka'atani baca matan wa raka'atani qabla al-fajri, qabla adh-dhuhur, 2 rakaat sebelum zuhur ataupun sebelum Jumaat. Dan juga 2 rakaat selepasnya, iaitu selepas daripada zuhur. Boleh? Tu. Dan dua-dua ini ranking sudut afdaliyahnya sama. Maksudnya sebelum zuhur, selepas zuhur mana lebih afdal, sama. Tu dihikayatkan Syihab Ar-Ramli, Syekh Syihab Ar-Ramli dan juga Syekh Al-Bakri berkumpul dalam satu program lah ni. Dah. Lepas tu salah seorang daripada keduanya bertanya kepada yang lain, solat qabliyah ke solat ba'diyah lebih afdal? Tak. Maka dua-dua tu bertawakuf. Kemudian Syekh Al-Bakri melebihkan, mengatakan yang lebih afdal ialah ba'diyah. Maka majlis mereka itu dibawa ke Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Bila mereka sampai di Masjid Al-Azhar Al-Sharif, tak, mungkin talabatul ilm ataupun ulama-ulama lain macam i'taradu alaihima, macam kritik, macam nak marah ataupun bukan nak marah, macam nak kritik lah. Sebab apa? Dua-dua ni iaitu Syihab Ar-Ramli juga Syekh Bakri menghafaz kitab Bahjah Al-Wardiyah. Dan masalah tu ada duduk dalam Mahjah. Jawapan dia. Macam mana kamu tak boleh nak jawab? Macam mana boleh tawakuf lagi? Itu kelebihan yang Ta'ala bagilah. Kadang-kadang hafadah cuma tak ingat. Terlupa. Masya Allah. Kita tak ingat semua kita. Tak, kawan ni. Ada masalah-masalah tertentu yang tak ingat. Al-Bahjah berapa? 5,000 bait kata. Kalau tak silap. Berapa ribu bait. Syekh Mustafa hafaz matan ni. Al-Bahjah Al-Wardiyah. Ya Rabbi. Wa rak'atani qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'daha. Selesai. Wa rak'atani ba'da al-maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, wa rak'atan ba'da al-isya', 2 rakaat selepas isya', tu 10. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya'. Ni semua ni kita panggil apa? Muakkadah. Kemudian Syekh sebut wa ghairu muakkadati isnata asyratan. Yang ghairu muakkadat ialah 12. Maka 12 tambah 10 22. Wa hiya rak'atan qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur tadi ada muakkadah, ada juga yang ghairu muakkadah. Boleh? Jadi sebelum zuhur kita sembahyang 4 rakaat. 2 muakkadah, 2 lagi ghairu muakkadah. 4 rakaat ni kita buat 2 salam. Nak buat 1 salam boleh? Boleh. Gabung 4-4 dalam 1 salam. Kita dapat 2 pahala muakkadah, 2 pahala ghairu muakkadah. Wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat lagi selepas zuhur. Selepas zuhur. 2 rakaat lagi selepas apa? Selepas zuhur. Jadi tadi masa muakkadah dah ada dah 2 rakaat selepas zuhur. Betul tak? Ni ada pula 2 rakaat selepas zuhur. Jadi muakkadah 2 rakaat, ghairu muakkadah pun 2 rakaat. Untuk sebelum dan selepas zuhur. Dan boleh kita gabung 4 rakaat dalam 1 salam. Wa arba'un qabla al-asri. Dan sebelum asar 4 rakaat. Wa rak'atani, dan juga 2 rakaat yang ringkas lah sebelum maghrib. Dan 2 rakaat sebelum isya'. Boleh? Kemudian kita sebut solat-solat rawatib yang ada qabliyah dengan ba'diyah, maka dalam niat mesti kita mulahazah. Mesti kita apa? Hadirkan ba'diyah qabliyah tu dalam hati. Allahu Akbar sahaja aku sembahyang qabliyah zuhur. Sahaja aku sembahyang ba'diyah zuhur. Tak, sahaja aku sembahyang qabliyah isya', ba'diyah isya'. Kalau solat tu tidak ada ba'diyah, tidak ada dua-dua, ada salah satu sahaja, contoh macam zuhur, contoh macam asar. Contoh macam asar ada qabliyah sahaja. Maka kita niat sahaja aku solat sunat asar. Walaupun kita tidak hadirkan qabliyah, tidak ada masalah. Sebab apa? Tidak terkeliru dengan ba'diyah. Sebab tak ada ba'diyah. Subuh. Kita sebut sahaja aku sembahyang qabliyah subuh. Sahaja aku sembahyang sunat subuh. Juga tidak ada masalah. Boleh? Kemudian tidak diwajibkanlah kita tentukan. Yang aku sembahyang ni muakkadah atau ghairu muakkadah. Tak wajib kita tentukan. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, Ustaz Amirun. Dalam 4 rakaat tu, 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Sama ada sebelum ataupun selepas. Nak niat macam mana? Muakkadah ghairu muakkadah tu tidak wajib kita hadir ke dalam hati. Jadi automatik Allah Taala akan bagi pahala 2 muakkadah, 2 lagi ghairu muakkadah.
pahala lain lah. Tak? Level lain-lain lah ni. Muakkadah dan muakkadah ni. Kemudian kita sebut masuknya waktu rawatib qabliyah dengan masuknya waktu fardu. Contoh sekarang ni dah masuk ke 2 rakaat sebelum subuh. Belum. Sebab baru malam, baru pukul 10. Baru pukul 9 lebih. Bila masuk waktu subuh, masuknya waktu solat qabliyah subuh. Boleh? Okey. Bila masuk ba'diyah. Masuk waktu untuk kita solat ba'diyah. Contoh ba'diyah zuhur. Selepas daripada kita laksanakan solat zuhur itu sendiri. Ba'diyah isyak masuk selepas kita solat isyak itu sendiri. Fardu isyak itu sendiri. Boleh? Okey. Bila kedua-dua ini keluar waktu qabliyah dengan ba'diyah selepas daripada habisnya waktu. Boleh? Jadi masuk waktu untuk solat qabliyah dengan azan, maknanya dengan masuknya waktu. Masuknya waktu untuk solat sunat ba'diyah selepas kita solat zuhur itu sendiri. Okay. Bila keluar waktu bagi kedua-duanya selepas daripada keluar waktu. Jadi kalau saya sembahyang qabliyah zuhur, selepas daripada zuhur, namanya ialah adab bukan qada sebab masih dalam waktu walaupun sengaja. Walaupun sengaja. Saya sembahyang qabliyah subuh selepas subuh. Tapi masih dalam waktu subuh. Namanya adab bukan qada. Faham tu? Terus solatut tarawih. Dinamakan solat ini dengan solatut tarawih sebab setiap 4 rakaat daripada solat ini dipisahkan dengan al-istirahah, dengan relax, dengan rehat. Tak? 4 rakaat rehat. Kalau di tempat kita selawat apa semua tu waktu untuk rehat lah tu. Bila rehat ni semangat sikit untuk kita masuk rakaat yang ke seterusnya. Boleh? Disunatkan solat tarawih walaupun sembahyang seorang. Walaupun disunatkan sembahyang tarawih walaupun kita nak sembahyang seorang. Sunat juga sembahyang tarawih. Kalau jemaah lebih-lebih lagi dituntut. Tak? Begitu juga witir. Sunat juga berjemaah sebagaimana kita telah sebut. Dan disunatkan juga tarawih ni kalau boleh kita buat sehari sejuzuk. Ni kalau mak tafih bolehlah buat. Tak? Kalau buat kat tempat biasa, maknanya hari pertama lah ramai. Hari kedua tu tak ada orang mari dah. Tak? Okay, kemudian tu imam baca sejuzuk. Jadi kalau kita yang hafiz ni jadi imam di tempat umum, tak? Khafifu ala nas lah. Baca setengah muka surat 1 rakaat padan dah. Itu pun bunyi dah orang belakang. Tak sambil-sambil kita gesa rakyat ataupun masyarakat. Rakyat ni macam ahli politik. Kita bukan ahli politik. Gesa masyarakat kita supaya suka bersembahyang, biar panjang sikit dan sebagainya. Sambil-sambil kita berjinak tarik hati mereka minat kepada sembahyang yang panjang apa semua ni. Tak. Jadi sambil-sambil tu kita buat sikit-sikit, maknanya naik sikit-sikit dan sudut panjang bacaan dalam salat. Kalau tak boleh juga kalau belakang ramai orang tua, orang susah, orang yang sakit, orang yang banyak kerja, terutama di bandar-bandar, baca ringkas tak ada masalah. Sekurang-kurangnya mereka sembahyang lah. Boleh? Tapi kalau madrasah, kalau boleh buatlah sehari sejuzuk. Kalau tak boleh, buatlah sekadar mampu. Okey. Berapa rakaat solat tarawih ni? Syekh pun sebut dalam matan wahiyya 20 rakaatan kulla lailatin min Ramadan. Wahiyya maknanya solat tarawih itulah. Tak, 20 rakaat. 20 rakaat ni paling banyak dah. Tak. Ustaz kalau buat 8 dapat pahala, tarawih juga. Cuma 8 rakaat pahala tarawih jelah. Kalau buat 12 dapat 12 pahala tarawih. Tak, kalau buat 20 dapat 20 pahala tarawih. Okey, 20 rakaat itu bagi orang bukan ahli Madinah. Bukan ahli Madinah. Ada pun ahli Madinah, kita sebut sikit lagi. Okey, jadinya selain daripada ahli Madinah, paling banyak tarawih ialah 20 rakaat setiap malam. Daripada malam-malam Ramadan. Boleh? Maknanya esok start nak puasa. Jadi malam ni malam Ramadan dah, sembahyang 20 rakaat. Boleh? Okey, ada pun pada hak
Ahlul Madinah, apa yang dimaksudkan dengan Ahlul Madinah? Dimaksudkan dengan Ahlul Madinah ialah orang yang duduk dalam Madinah ataupun duduk di keliling Madinah tu, dalam kawasan Madinah jugalah. Mazari' al-Madinah ni taman-taman kebun-kebun Madinah, ketika mana solat itu dikerjakan. Jadi ketika mana tarawih didirikan, siapa yang duduk dalam Madinah? Siapa yang duduk di dalam kebun-kebun, taman-taman di Madinah, itu kita panggil Ahlul Madinah. Ahlu al-Madinah. Mereka ni, berapa rakaat paling banyak bagi pihak mereka? 36 rakaat. Macam mana boleh jadi 36 ni? Alasannya, sebabnya ialah sahabat Nabi yang duduk di Mekah lah. Mereka pisahkan setiap dua tarwih dengan satu tawaf. Jadi mereka buat lagu mana? Habis 4 rakaat, satu tawaf. Satu tawaf tu mana 7 kali pusing lah. Bukan sekali pusing mana nak sah. Jadi 4 rakaat, lepas tu tawaf. 4 rakaat, tawaf. 4 rakaat, tawaf. 4 rakaat, tawaf. Jadi berapa kali mereka akan tawaf? 4 kali. Sebab 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Betul? 20 rakaat. 4 dan 5. Tengah-tengah ni. Ni 7 kali tawaf. Ni 7 kali tawaf. Ni 7 kali tawaf. Ni 7 kali tawaf. Yang duduk tengah ni. Jadi 4 kali tawaf. 4 kali tawaf. Boleh? 4 kali tawaf. Itu di Mekah lah. 4 kali tawaf. Jadi sahabat Nabi di Mekah, lepas sembahyang 4, mereka tawaf. Untuk apa? Untuk rehat. Orang hebat gitulah. Sembahyang. Nak rehat lagu mana pergi tawaf. Bukan minum air. Kita pergi makan morai belakang. Dah. Kita lah. Tapi sahabat tak. Mereka habis 4 rakaat, rehat lagu mana? Tawaf. Lepas tu 4 rakaat pula, lepas tu tawaf. Sebab bila berpindah daripada ibadah kepada ibadah ni, padanya ada rahah wa nasyat. Dan itu ijtihad pada sahabat sendirilah. Bukan perintah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Mekah begitu. Orang Madinah boleh tak tawaf? Tak boleh lah, sebab kat Madinah mana ada Kaabah. Maka mereka pun berijtihad. Maka mereka sebut, kalau geng-geng duduk Mekah tu, lepas 4 tawaf. Jadi dah 4 kali tawaf. 4 kali tawaf sunat. 4 kali tu mana 4 darab 7. Maka kita tak boleh duduk sajalah. Rugi bahagian kita, sudut pahala. Ya Rabbi. Maka apa dia? Kita kena ganti. Ganti apa? Setiap tawaf yang mereka buat tu, kita cover dengan 4 rakaat tarawih. Kalau orang sana buat 4 rakaat, 4, lepas tu tawaf. 4, lepas tu tawaf. Kita buat 4, lepas tu kita nak tawaf tak boleh. Tawaf tu kita ganti dengan 4 rakaat. Jadi kalau orang sana 4 kali tawaf, kat sini 4 darab 4 lah. 4 darab 4 dapat 16. 16 tambah dengan 20 rakaat asal bagi tarawih, jadi 36. Jadi bagi Ahlul Madinah, mereka sebenarnya 36 rakaat. Itu ijtihad mereka sendiri. Jadi sahabat di Mekah buat 4, lepas tu rehat, lepas tu rehat, itu ijtihad mereka, bukan Nabi perintah. Di Madinah pun sama. 4 tak boleh nak tawaf, 4 tawaf tu digantikan dengan 4 rakaat. Akhir sekali sembahyang sampai 36 rakaat untuk tarawih. Itu juga ijtihad mereka. Boleh? Okey. Ala kulli hal, yang lebih afdal bagi orang ahli Madinah juga sembahyang 20 rakaat. Tapi kalau nak sembahyang 36 boleh, tidak ada masalah. Boleh? Kemudian, kalaulah orang Madinah dia hanya sembahyang 20, boleh dia qada 16 yang dia tertinggal? Boleh. Cukupkan 36. Adapun kita tak boleh lah. Kita 20-20 lah. Tak boleh nak qada 16 jadi 36 juga. Tak boleh. Selesai situ. Wajibu an takuna masna, dan wajib untuk solat tarawih ni
Mesti 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh? Nak niat apa? Sahaja kesemayang tarawih. Sahaja kesemayang qiyam Ramadan. Tak? Dan macam yang disebut dalam matan, 2 bagi salam. 2 rakaat bagi salam. 2 rakaat bagi salam. Kalau kita buat 3 baru bagi salam, tak sah. Buat 4 baru bagi salam, tidak sah. Boleh? Wa waqtuha min ada'i salatil isya. Masuk waktu tarawih ini ialah selepas daripada solat isya. Macam solat witir tadi. Jadi selepas solat isya, sah solat isya, barulah kita boleh sembahyang tarawih. Boleh? Jadi kalau belum masuk waktu isyak, tak boleh solat tarawih. Solat juga tidak sah. Okey, kalau jamak macam tadilah. Jamak takdim. Maghrib, isyak. Lepas sembahyang isyak boleh sembahyang tarawih. Walaupun belum masuk waktu isyak. Tapi dah selesai solat isyak sebabkan kita jamak takdim. Berterusan sampai bila ila tulu'al fajri. Berterusan waktu untuk kita solat tarawih sampailah terbit fajar. Jadi kalau kita tinggal waktu malam, sebelum daripada subuh, lepas-lepas sahur tu kalau ada waktu, kita bolehlah solat tarawih. Boleh? Yang sunat kita. Dan sunat kita, sembahyang tarawih dulu baru witir. Boleh? Jadi isyak, wajib duduk depan. Lepas tu kita start dengan witir dulu baru tarawih. Boleh. Tarawih dulu baru witir pun boleh. Dan itu yang lebih afdal. Terus salatul duha. Dinamakan salat duha sebab salat tu berlaku pada waktu duha lah. Tak, iaitu waktu matahari naik. Ada pandangan mengatakan salat duha ialah salat al-isyraq. Mana salat al-duha, salat al-isyraq benda yang sama. Ada pandangan kedua mengatakan berbeza. Salat duha, salat yang lain, salat isyraq, salat yang lain. Jadi kalau ikut pandangan berbeza ni, kita nak sembahyang duha, kita nak sahaja ke solat duha. Kita nak sembahyang isyraq, sahaja ke sembahyang solat sunat isyraq. Okey, baca matan aqallu salatil duha rakaatan, sekurang-kurang solat duha ni 2 rakaat. Baca rakaat pertama asy-syams, rakaat kedua ad-duha. Ataupun kafirun al-ikhlas. Sekurang-kurang kamal 4 rakaat. Lebih comel daripada 4, 6. Tak. Dan ke atas. Wa afdaluha, yang paling comel, paling molek, paling afdal dan juga paling banyak. Ataupun kita sebut dulu. Wa afdaluha thamanin. Ini ittifaq. Yang paling afdal ialah 8 rakaat. Ittifaq sepakat dengan Imam Ramli, Imam Ibn Hajar. 8 ialah rakaat yang paling afdal. Adapun yang paling banyak khilaf. Tak. Imam Ramli sebut 8. Boleh. Imam Ramli sebut 8. Imam Ibn Hajar sebut paling banyak untuk solat duha ialah 12 rakaat. Boleh? Jadi masing-masing sepakat mengatakan paling afdal 8 rakaat. Paling banyak khilaf. Paling banyak khilaf. Imam Ramli sebut paling banyak 8. Mana Imam Ramli sebut paling afdal 8, paling banyak 8. Imam Ibn Hajar sebut paling banyak 12. Afdal kekal 8. Boleh? Lepas tu kalau dia akad takbir lebih daripada 8. Kalau kita ambil pandangan Imam Ramli. Maka yang 2 rakaat duha, lepas tu 2 rakaat 4, 2 rakaat pula 6, lepas tu 2 rakaat pula 8. Itu semua sah. 2 rakaat. Seterusnya dia sembahyang duha juga. Rakaat ke-9 10. Ikut pandangan Imam Ramli, sembahyang itu tidak sah lah. Boleh? Jadi 8 rakaat pertama sah sebab memang duha 8 rakaat. Tapi rakaat 9 ke 10 tak sah. Kalau dia niatkan duha. Jadi nak sembahyang lain, niat lain. Melainkan kalau ikut pandangan satu lagi tu yang kata paling banyak 12. Okey. Hukum lebih kurang tadilah. Okey, 8 rakaat tu kita boleh sembahyang dengan satu ihram. Allahu Akbar, sembahyang 8 rakaat, lepas tu baru bagi salam. Boleh, tidak ada masalah. Cuma yang afdal 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Wa waqtuha min irtifa'is syams. Mudah je. Solat sunat ni mudah. Mudah. Nak amal susah. Wa waqtuha min irtifa'is syams. Dan waktu masuk solat duha ialah daripada naiknya matahari. Tak.
qadra rumhin, naik matahari segalah. Ilal istiwa, makna sampailah waktu zuhur. Naik matahari segalah ni makna selepas 16 minit. Selepas 4 darjat daripada habisnya waktu zuhur. Habisnya waktu subuh. Contoh subuh habis pukul 7. 7.16 tu. Ataupun 7.17 dah masuknya waktu solat duha. Dah masuknya waktu solat duha. Cuma yang afdalnya kita sembahyang selepas berlalu rubu'un nahar, 1/4 daripada siang. Boleh? Boleh? Bila berlalunya 1/4 daripada siang. Allahu'alam 1/4 ni nisbah kepada zuhur ke nisbah kepada maghrib? Kalau ikut waktu sampai zuhur tak? Rasanya mungkin nisbah pada zuhur lah. Daripada subuh sampai ke zuhur, daripada masuk waktu lah tak? Daripada masuk waktu sampai habis waktu lah kot. Allahu'alam. Jadi masuk waktu contohlah kita sebut 7.30. Zuhur 1.30. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30. Jadi ada 6 jam. 6 jam tu kita kira 4. Bila berlalu 1/4, waktu tu lah yang afdal kita salat duha. Wallahu'alam. Rubu'un nahar. 1/4 siang. Ikhtiar waktu yang comel paling molek kita buat ialah selepas berlalunya 1/4 siang. Dalam pukul 8 atau pukul 9, 10 itu. Terus tahiyatul masjid, solat tahiyatul masjid tahiyatul masjidi lidakhilihi ayyu waqtin ayya waqtin rak'atani fa akthar bi taslimatin qabla julusih wa tahsulu bi fardhin aw naflin akhar akthar min raka'ah. Jadi disebut oleh Syekh tahiyatul masjid, solat sebagai penghormatan bagi masjid. Tak, itu pun selain daripada Masjidil Haram lah. Kalau Masjidil Haram, tahiyatu Masjidil Haram ya at-tawaf. Kita masuk Masjidil Haram, kita tawaf dulu. Itu tahiyatu Masjidil Haram. Jadi sekarang ni masjid selain daripada Masjidil Haram lah. Termasuk Masjid An-Nabawi dan selain daripada itu. Jadi tahiyatul masjidi lidakhili, disunatkan sembahyang tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid ayya waqtin, pada bila-bila waktu sahaja. Boleh, ni kena ingat baliklah waktu haram dulu tu. Tak, kalau sengaja pisah waktu haram untuk sembahyang tahiyatul masjid, maka tak boleh. Tak. Memang sengaja nak buat dalam waktu haram sembahyang tahiyatul masjid ni, maka kita sebut tidak boleh. Tapi kalau dia masuk lepas asar tu, lepas solat asar tu, dia masuk masjid atas tujuan nak mengaji kitab ke, nak ambil barang ke, nak mengaji Quran ke, maka ketika itu sunat juga dia sembahyang tahiyatul masjid. Jadi sunat sembahyang tahiyatul masjid lidakhilihi, bagi orang yang masuk masjid ayya waqtin, pada bila-bila masa sahaja dia masuk masjid. Dengan syarat. Apa syarat dia? Tidak disebutkan dengan jemaah. Maksudnya kalau kita masuk masjid, orang dah sembahyang jemaah terus lah. Zuhur ke isyak ke, tak payahlah kita sembahyang tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Tak. Syarat yang kedua untuk dikatakan sunat tahiyatul masjid ialah kita tidak takut luputnya ratibah. Contoh kita mari lambat dah. Kalau kita sembahyang tahiyatul masjid, terlepas untuk kita sembahyang qabliyah. Tak. Tu. Maka ketika itu kita sembahyang qabliyah dulu. Ada waktu lebih barulah kita sembahyang tahiyatul masjid. Boleh? Malah kalau kita masuk sembahyang, kalau kita masuk masjid, orang sembahyang isyak, kita pun sembahyang isyak sekali. Kita masuk masjid, kita dah lambat, kita sembahyang 2 rakaat sebelum isyak sahaja. Tak? Tu. Kita niat sembahyang isyak. Tak? Kita niat sembahyang 2 rakaat sebelum isyak. Dapat tak pahala tahiyatul masjid? Dapat juga. Sama ada kita niat tahiyatul masjid ataupun kita atlaq. Atlaq ni kita tak niat apa-apa. Tak, kita hanya niat isyak sahaja. Ataupun kita niat solat sunat sebelum isyak sahaja. Dapat juga pahala tahiyatul masjidi. Boleh?
Niat ginilah, Allahu Akbar sahaja aku semayang sahaja aku semayang qabliyah insya' dan juga tahiyatul masjid. Kita buat 2 rakaat dapat 2 pahala. Tahiyatul masjid dan juga qabliyah insya'. Kita semayang zuhur, semayang insya'. Dalam insya' tu kita niat sahaja solat fardu insya' berserta tahiyatul masjid. Dapat 2 pahala. Insya' pun dapat, tahiyatul masjid pun dah dapat. Kalau kita tak niat, tahiyatul masjid juga dah dapat. Itu yang dimaksudkan dengan atlaq. Kalau kita nafikan, tak dapatlah. Sahaja kesemayang fardu insya' dan bukan tahiyatul masjid. Sahaja kesemayang qabliyah zuhur dan bukan tahiyatul masjid. Ketika itu, kita sebut tak dapatlah pahala tahiyatul masjid tu. Tapi dah gugur dah tuntutan daripada diri dia untuk solat tahiyatul masjid. Kemudian kita sebut makruh untuk seseorang tu semayang tahiyatul masjid kalau solat fardu sedang didirikan. Begitu juga tidak disunatkan bagi khatib. Khatib kalau solat Jumaat disunatkan mari lambat sikit. Bila mari tu terus sembahyang terus naik atas mimbar dan berkhutbah. Tidak disunatkan bagi dia apa? Tidak disunatkan bagi dia untuk tahiyatul masjid. Boleh? Jadi Syekh sebut apa dalam mata tahiyatul masjid li dakhilihi ayya waqtin rak'atan, 2 rakaat. Maka tak bolehlah 1 rakaat. Tu. Kita masuk masjid, kita sembahyang witir 1 rakaat. 1 rakaat tu nak gabung, nak dapatkan pahala 1 rakaat untuk witir dan juga nak dapatkan pahala tahiyatul masjid tak lepas. Dapat witir sahaja. Jadi mesti 2 rakaat. Fa'aksar dan lebih. Macam zuhur tadilah 4 rakaat. Ataupun kita memang niat tahiyatul masjid 2 rakaat, lepas 2 rakaat, lepas 2 rakaat, tidak ada masalah. Tu. Bila taslimatin dengan 1 salam. 4 rakaat dengan 1 salam. Waktu qabla julusi, sebelum duduk. Jadi tahiyatul masjid disunatkan bagi orang yang masuk masjid bila-bila masa saja dia masuk masjid. Dan rakaatnya ialah 2 rakaat dan lebih. 4, 6. Dan kita buat 2 rakaat, 4 rakaat tu dengan 1 salam. 1 salam. Nak buat ataupun tuntutan tahiyatul masjid tu kekal sebelum dia duduk. Mana kalau kita masuk masjid sengaja pisah duduk. Dan kita tahu bila aku duduk ni membatalkan tuntutan untuk sembahyang tahiyatul masjid. Maka bila kita duduk tidak ada dah tuntutan untuk kita sembahyang tahiyatul masjid. Tak. Okey. Kalau seseorang tu duduk mustawfizan ni duduk mencangkung macam nak berak tu. Tak. Tu. Ketika itu duduk begitu tidak membatalkan tuntutan tahiyatul masjid. Mana kekal tuntutan tu masih wujud. Lepas tu kita boleh sembahyang. Ataupun kita duduk sungguh bersila tapi untuk rehat sekejap, letih. Rehat kejap duduk, lepas tu bangun balik untuk sembahyang. Tidak ada masalah juga boleh. Kalau kita duduk sebab kita terlupa, juga tidak ada masalah. Lepas tu ditutup kita sembahyang tahiyatul masjid. Dengan syarat apa? Dengan syarat terlupa tu pendek lah. Kalau dah sejam dalam masjid, baru teringat, lupa sembahyang tahiyatul masjid. Itu tidak dituntut dah lah. Boleh? Tapi kalau qasrul faslu, maka masih dituntut untuk kita sembahyang tahiyatul masjid. Apa dhabit bagi qasrul fasli? Kalau waktu itu tidak muat untuk 2 rakaat yang paling kurang. Maknanya kita masuk masjid kita duduk sebab lupa. Lepas minit baru teringat, tak sembahyang lagi tahiyatul masjid. Sunat kita bangun sembahyang tahiyatul masjid. Boleh? Okey. Kita duduk lupa 5 minit. Lepas 5 minit baru teringat. Ketika itu tidak disunatkan dah untuk kita sembahyang tahiyatul masjid sebab 5 minit tu kita sebut tulul zaman ataupun tulul fasl. Panjangnya pemisah antara kamu duduk dan juga sembahyang. Sebab apa? Muat dalam 5 minit tu diletak 2 rakaat yang paling ringkas. Kalau kita masuk masjid kita berdiri. Berdiri 3-4 jam. 10 jam. Selagi mana kita berdiri, maka tuntutan tahiyatul masjid itu tidak gugur. Ustaz, kalau dia tu nak sembahyang duduk, maka dia masuk masjid, dia duduk. Adakah bila dia duduk tu, tuntutan untuk sembahyang tahiyatul masjid gugur? Taklah. Sebab apa tak? Sebab dia memang nak sembahyang duduk.
Jadi duduk semayanglah tahiyatul masjid. Boleh? Maknanya contoh buat 6 rakaat sekaligus dengan satu salam, bukannya pisahkan 2 rakaat. 2 rakaat ya Ustaz. Allah Alam, kita tengok balik. Saya rasa tidak ada masalah untuk kita buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat atas nama tahiyatul masjid. Ataupun kita buat 4 rakaat bagi salam. Juga tidak ada masalah. Tengok pada fa'aksar ni, kalau sekali faham zahir matang itulah, buat 6 sekali salam pun tidak ada masalah. Cuba tengok dalam ta'liq ada tak kitab Tabik Syekh dalam matan Tabik ta'liq musannif. Takut dia sebut begitu. Cuba seorang tengok. Ta'liq dalam matan Al-Yaqut ni, dia punya ta'liq tu cantik tu. Kalau tak boleh ulang kaji dengan Mu'nis pun, paling tidak baca ta'liq tu. Ta'liq dia tu sangat bagus. Mana kita ada? Mana? WhatsApp. Hilang dah. Mana? Tengok balik lah. Allah Alam. Saya tak pasti. Nanti saya tengok balik insyaAllah. Okey, wa tahsulu bi fardin aw naflin akhar akthar min raka'ah. Mana wa tahsulu tahiyatul masjid tu. Tercapai tahiyatul masjid sama ada kita solat fardu ataupun solat sunat yang lain lah. Tak, solat masuk sembahyang, masuk masjid sembahyang duha. Duha kita dapat, tahiyatul masjid kita dapat. Masuk masjid sembahyang fardu zuhur dapat, tahiyatul masjid pun dapat. Sama ada kita niat tahiyatul masjid ataupun kita tidak niat tahiyatul masjid. Yang penting kita jangan nafi. Kalau nafi tak dapat. Dan mesti lebih daripada 1 rakaat. Kalau sembahyang witir tak dapatlah. Sunnatul wuduk yang terakhir. Selepas kita wuduk, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Niatnya sahaja aku sembahyang. Ataupun kita niat sahaja aku sembahyang sunat wuduk. Jadi sunat wuduk ni termasuk adik-beradik solat sunat mutlak. Kita boleh niat sahaja aku sembahyang ataupun kita boleh niat sahaja aku sembahyang sunat wuduk ataupun sahaja aku sembahyang wuduk. Boleh? Tahiyatul masjid samalah adik-beradik kepada solat sunat mutlak. Jadi selepas kita wuduk, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Walaupun wuduk tu wuduk yang mujaddad, tajdid. Kita ada wuduk lagi. Tak. Lepas kita sembahyang zuhur, kita ambil wuduk, kita sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur tu kita nak sembahyang asar. Nak sembahyang asar tu wuduk kita masih ada. Wuduk yang kita ambil sebelum zuhur tu masih ada. Sunat juga kita wuduk lain. Kita bagi tajdid wuduk sebelum kita sembahyang asar tu. Lepas kita tajdid wuduk tu, sunat pula kita sembahyang 2 rakaat sunnatul wuduk. Jadi Syekh sebut sunnatul wuduk rakaatan 2 rakaat fa akthar. 4 rakaat 6 rakaat selepas daripada selesai wuduk lah. Dengan syarat sebelum panjangnya masa. Dah urfan. Jadi selepas wuduk sunat kita sembahyang 2 rakaat. Syaratnya apa? Jangan ada pemisah yang lama antara selepas wuduk dan sembahyang. Kalau dipisah dengan pemisah yang lama, iaitu tempoh yang muat untuk diletakkan 2 rakaat yang ringkas, maka selepas tu tidak dituntut lagi untuk kita sembahyang 2 rakaat sunat wuduk. Boleh? Lepas wuduk 5 minit lepas tu baru teringat nak sembahyang sunatul wuduk, maka tidak disunatkan dah. Wa tahsulu bima tahsulu bih tahiyyah. Mana wa tahsulu sunatul wuduk tu dengan perkara-perkara yang tercapai dengan dia tahiyat. Mana tadi kita sebut tahiyatul masjid, kita niat tahiyatul masjid pun dapat tahiyatul masjid, kita sembahyang zuhur pun dapat tahiyatul masjid, kita sembahyang duha pun dapat tahiyatul masjid. Tak, kita sembahyang sunat-sunat lain pun dapat tahiyatul masjid. Sini pun sama.
lepas daripada wuduk kita sembahyang zuhur. Dalam zuhur tu kita niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur dan sunat wuduk. Sahaja aku sembahyang duha dan sunat wuduk. Dapat juga pahala untuk sunat wuduk. Jadi kita boleh niat 3 niat sebenarnya. Kita masuk masjid, kita sembahyang zuhur. Dalam zuhur kita niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur dan sunat wuduk dan tahiyatul masjid, dapat 6 pahala, dapat 3 pahala, 3 pahala. Boleh? Dengan syarat lebih 1 rakaat lah. Tak, kalau lepas wuduk kita sembahyang witir, itu tak dapat pahala sunatul wuduk. Sunat wuduk ni akan luput tuntutan dia dengan panjangnya pemisah. Boleh? Yang macam kita sebut tadi lah. Ataupun bil i'radi anha. I'rad ni melepas kita ambil wuduk, malas sembahyang sunat wuduk. Tak, bila kita i'rad berpaling, tak nak sembahyang, ketika itu dah gugur dah. Luput dah tuntutan untuk kita sembahyang sunnatul wuduk. Boleh? Ada satu solat lagi yang Syekh tak sebut, iaitu salatul awabin. Sekurang-kurang salatul awabin. Al-awab ni makna orang yang sering kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat dan sebagainya. Maka kita sebut salatul awabin sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kita niat apa? Sahaja aku sembahyang solat sunat awabin. Pertengahannya kita sembahyang 6 rakaat, paling banyak 20 rakaat masuk waktu selepas daripada kita sembahyang solat maghrib. Selepas sembahyang maghrib, sembahyang 20 rakaat dengan niat salatul awabin. Berterusan waktu tu sampai terbenamnya asyafaqul ahmar, mega merah di atas langit. Tak. Tu. Berterusan waktunya sehinggalah terbenamnya asyafaqul ahmar. Bila terbenam asyafaqul ahmar tu, itu tanda masuknya waktu isyak. Tak, bila masuk waktu isyak dah habislah waktu untuk kita solat al-awabin. Mudahnya salatul awabin lepas maghrib masuk waktu, habis maghrib habis dah waktu dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti dulu, insya-Allah nanti kita sambung bab al-jamaah. Banyak juga dah ni baca ni tak. Kita masuk bab al-jamaah nah. Nanti bab jamaah ni penting ni. Tu. Panjang pula bab jamaah ni tak. Janganlah kalau kita nak baca semua, kita makan masa sikit. Pilih-pilih lah mana penting. InsyaAllah. Sunanul jamaah, makruhatul jamaah. Lepas habis bab jamaah, masuk solat qasar. Jamak. Disebabkan safar. Qasar disebabkan safar. Jamak disebabkan hujan. Jamak disebabkan sakit. Ada berlaku insyaAllah. Cukup sekadar tu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.